Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita kembali bersama-sama dalam siri dakwah ni, dan insya-Allah pada hari ini apa yang saya nak sampaikan, nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah soalan-soalan ganas daripada non-Muslim. Kalau dalam sesi ataupun slot yang sebelum ini kita telah bincangkan soalan-soalan lazim daripada non-Muslim. Apa soalan yang biasa non-Muslim kenakan kepada orang Islam dan bagaimana kita nak jawab. Tetapi pagi ini kita akan memilih beberapa soalan-soalan yang ganas, yang besar-besar. So pagi ini saya cadang tidak mengambil banyak sangat soalan, tetapi saya nak berikan fokus kepada beberapa persoalan yang sangat utama, insya-Allah. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada melalui mana-mana persoalan terhadap Islam yang dapatinya sangat-sangat mengganggu fikiran ataupun tak dapat jawapan yang meyakinkan dan sebagainya, sila gunakan ruangan komen, lontarkan soalan anda di situ. Dan saya akan lihat kepada masa yang ada, insya-Allah saya akan cuba jawab seberapa banyak yang boleh. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada mana-mana persoalan yang masih lagi belum terjawab lagi, lontarkan saja di ruangan komen. Dan kalau saya tahu jawapan dia, saya berikan. Tetapi kalau saya tak tahu, saya kata la adri, saya tidak tahu, insya-Allah. Dan kalau ada kawan-kawan lain yang tahu jawapannya, boleh berikan, insya-Allah. Baik, kita teruskan. Okey, saya ingat soalan apa yang kita nak ambil? Soalan yang besar, soalan-soalan yang besar. Okey, sebenarnya banyak soalan yang besar. Okey, tak apa. Kita ambil soalan poligami. Okey, sebab soalan poligami ni adalah soalan evergreen sebenarnya. Saya lihat zaman berzaman, soalan yang biasanya orang kemukakan terhadap agama Islam ni adalah berkaitan dengan poligami. Dan saya pernah dijemput untuk memberikan talk tentang poligami ini, dan talk saya tentang poligami saja sejam lebih. Jadi hari ini jawapan yang saya nak berikan bukan satu jawapan yang lengkap, tidak. Bukan lengkap, tetapi insya-Allah saya akan berkongsi beberapa jawapan-jawapan yang penting yang berkaitan dengan poligami. Okey, yang pertama sekali, poligami ini adalah, kita boleh anggaplah sebagai satu isu duri dalam daging. Kenapa saya kata begini? Dalam isu poligami ini, bukan saja kita akan dapat soalan daripada kalangan yang bukan beragama Islam. Kadang-kadang isu poligami ini juga akan ditanya daripada kalangan sesama Islam. Dia pun akan tanya, kenapa dalam agama Islam ni ada poligami? Okey, bila nak cerita pasal poligami ni, dia ada dua jenis poligami. Okey, satu adalah poligini. Bila kita sebut poligini, artinya seorang lelaki berkahwin lebih daripada seorang isteri. Itu poligini. Dan satu lagi adalah poliandri. Bila sebut poliandri, artinya seorang wanita ada lebih daripada satu suami. Itu disebut sebagai poliandri. Maka dalam agama Islam, poliandri adalah dilarang sama sekali. Dan poligini yang terhad, iaitu maksimum sehingga 4 dalam satu waktu yang dibenarkan dalam Islam. Itu yang saya nak bagikan definisi dulu. Yang keduanya, bila kita sebut tentang poligami, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ada satu salah faham yang sering kali berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, perasan ataupun tidak, sebenarnya Al-Quran tidak ada memperkenalkan poligami. Tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ceklah Al-Quran. Tak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang memperkenalkan poligami. Okey, sabar tuan-tuan dan puan-puan. Biar saya explain dulu apa maksud saya. Dan saya cakap benar ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, cuba fikirkan balik. Bila ke masyarakat mengamalkan poligami? Sejak bila? Sejak bila seorang lelaki ada lebih daripada seorang isteri? Sejak bila? Kalau kita lihat, bukan sejak Islam kan? Betul? Bukan sejak turunnya Al-Quran. Setuju atau tidak?
Sebelum tu pun banyak masyarakat, banyak tamadun memang mereka berpoligami. Kalau kita lihatlah tamadun Yunani ke, tamadun Rom ke, tamadun Mesir ke, tamadun Hindu ke, tamadun Cina ke, tamadun Afrika ke, di mana-mana pun kita akan lihat poligami ini adalah satu amalan yang biasa. Maka dengan itu saya katakan bukan Al-Quran yang memperkenalkan poligami. Sebab sebelum turunnya Al-Quran, masyarakat memang dah berpoligami. Di mana seorang lelaki ada lebih daripada seorang isteri. Sebab itulah saya katakan Al-Quran tidak memperkenalkan poligami. Apa yang Al-Quran perkenalkan, kita lihat dalam surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 3, secara ringkas, Allah SWT berfirman yang bermaksud, kawinlah wanita pilihan kamu 2, 3 atau 4. Tetapi sekiranya kamu tidak dapat berlaku adil antara isteri-isteri kamu, maka kawin seorang saja. Maka dalam Al-Quran, apa yang diperkenalkan bukan poligami. Yang diperkenalkan adalah syarat untuk berpoligami. Sebab sebelum Al-Quran diturunkan, tak ada syarat. Seorang lelaki boleh kahwin berapa ramai dan tak ada syarat. Tetapi sekarang bila turunnya Al-Quran, mana-mana lelaki nak berkahwin poligami, dia ada syarat. Syarat yang pertama adalah berlaku adil. Berlaku adil bukan sekadar kalau isteri pertama aku bagi dia RM100, isteri kedua pun aku kena bagi dia RM100. Kalau isteri pertama saya pergi ke pasar, saya belikan ayam untuk dia, isteri kedua pun saya kena belikan ayam walaupun dia allergi dengan ayam. Bukan. Adil bukan berarti begitu. Adil adalah meletak sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau kita lihat adil dalam agama Islam, dia adalah syumul, menyeluruh. Menyeluruh. Sebagai seorang lelaki dalam agama Islam, nak berlaku adil kepada seorang isteri, jangan cakap ramai isteri. Nak berlaku adil kepada seorang isteri pun bukan perkara mudah. Apa lagi kalau berlaku adil kepada 2, 3 atau 4 orang isteri. Sebab isteri adalah amanah daripada Allah SWT dan kita akan dipertanggungjawabkan. Kita akan dipersoalkan di akhirat. Bagaimana sebagai seorang lelaki yang berkahwin, bukan saja poligami ya, walaupun kahwin seorang, kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Okey, kita kembali kepada ini. Kita kembali. Cerita tentang poligami sekarang. Yang pertama adalah meletak syarat adil. Kalau tidak dapat berlaku adil, kahwin seorang saja. Ada ungkapan ini dalam Al-Quran. Yang keduanya, apa yang diperkenalkan dalam Al-Quran adalah meletak had maksima dalam satu waktu 4 saja. Kalau sebelum Al-Quran ini tidak ada had, seorang lelaki boleh kahwin berapa ramai pun, tak ada had. Jadi apa yang Al-Quran datang, apa yang Al-Quran turunkan ini tidak lain tidak bukan mengenakan syarat berpoligami. Yang pertama berlaku adil dan yang keduanya adalah maksima dalam satu waktu hanya 4 saja. Okey, sekarang saya nak tanya soalan khususnya kepada muslimah. Okey, soalan ini khusus kepada muslimah. Yang mana muslimin boleh mendengar. Nak jawab dalam hati saja. Tetapi saya nak tujukan soalan ini kepada muslimah. Saya nak tanya kepada muslimah. Bila kita lihat ayat Al-Quran tadi, surah An-Nisa surah 4 ayat nombor 3, adakah ayat itu menguntungkan wanita ataupun merugikan wanita? Cuba jawab jujur. Menguntungkan. Katakan, andai kata kalau ada siapa-siapa mengatakan ayat Quran tadi merugikan wanita. Ini sebagai perbincangan, hanya sekadar perbincangan. Kalau anda kata ianya merugikan, mari kita lihat kalau kita buang ayat ini apa akan berlaku. Ini perbincangan saja. Kalau ayat ini tidak ada dalam Al-Quran, puan-puan, apa yang akan berlaku adalah seorang lelaki boleh berkahwin berapa ramai pun dan tidak ada syarat. Sekarang cuba bayangkan, fikirkan kalau ayat tadi tak ada dalam Al-Quran, okey, maka suami puan-puan boleh kahwin 4, boleh kahwin 10, boleh kahwin 100.
Jadi sekarang ni ayat ini sebenarnya menguntungkan wanita ataupun merugikan wanita. Betul, ia menguntungkan wanita. Tapi pada waktu yang sama, bila kita kata menguntungkan wanita, bukan bererti merugikan lelaki. Tidak. Tidak. Jadi ini adalah suatu yang sangat istimewa dalam agama Islam. Okey, sekarang persoalan yang biasa orang akan tanya balik adalah, kenapa dalam agama Islam lelaki boleh kahwin sehingga 4, tetapi wanita tidak boleh kahwin lebih daripada seorang? Mari kita jawab juga persoalan ini. Yang pertama sekali, jawapan saya ada banyak atau panjang. Saya rasa saya bagi sekadar 2-3 poin sajalah, cukuplah tu. Okey, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, kalau seorang kalau orang kata, kenapa Islam tak adil? Lelaki boleh kahwin 4, perempuan tak boleh kahwin 4. Kenapa tak adil? Jawapan kita ialah, yang pertama, adil bukannya mesti semua sama rata. Tidak. Adil bererti letak sesuatu pada tempatnya. Sebagai contoh, ini sebagai contoh saja. Katakan saya ada 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Kalau saya belikan songkok untuk anak lelaki saya, untuk berlaku adil, bukan bererti saya pun kena beli songkok untuk anak perempuan. Tidak. Untuk berlaku adil, saya belikan tudung untuk anak perempuan. Kita ambil contoh yang lain. Katakan, nauzubillah, ada pencuri masuk rumah saya malam ni. Maka saya pun lawan dengan pencuri tadi, halau dia keluar. Lepas tu minggu depan, ada pencuri lain masuk rumah saya sekali lagi, nauzubillah. Ada pencuri lain masuk rumah saya. Lalu saya pun bagi tahu dengan isteri saya, isteri, minggu lepas saya dah lawan dengan pencuri, minggu ini giliran kamu untuk lawan dengan pencuri. Agak-agak apa isteri saya akan jawab? Boleh jadi isteri saya jawab, suamiku tersayang, tahun lepas aku dah lahirkan anak, tahun ini giliran kamu untuk lahirkan anak. Tak. Dia takkan jadi begitu. Dengan lain perkataan, adil bukan bererti semua kena sama rata. No. Adil bererti letak sesuatu pada tempatnya. Sebagai contoh, kalau kita ada seorang anak yang belajar di sekolah rendah, seorang lagi anak belajar dekat sekolah menengah, seorang lagi anak yang belajar di universiti sebagai contoh, perbelanjaan untuk mereka bukannya sama. Tak. Kita kena letak sesuatu pada tempatnya. Itu first. Second. Lelaki boleh kahwin 4. Perempuan tak boleh kahwin lebih daripada 1. Kenapa? Jawapannya ialah sebab ini adalah perintah dari Allah SWT dan juga daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya kenapa, jawapan saya adalah sebab ini adalah daripada Allah dan Rasulnya. Tetapi apakah hikmahnya? Apa hikmahnya yang kita boleh fikirkan? Apa hikmahnya? Kalau kita lihat lelaki boleh kahwin 4, perempuan tak boleh kahwin 4, saya bagi beberapa contoh. Contoh pertama. Seorang lelaki ada 4 orang isteri. Seorang lelaki ada 4 orang isteri. Setiap kali bila anak lahir, kita tahu yang mana bapa dan yang mana satu ibu. Tak ada masalah. Sekarang kita tukar pula. Seorang wanita ada 4 suami. Setiap kali anak lahir, tak pasti yang mana satu bapa dia. Jadi kalau anak tu lahir, mungkin kena letak nama anak, lepas tu berbin. A, alias B, alias C, alias D sebagai contoh. Tapi mungkin ada antara anda akan kata, tapi Brother Shah, sekarang ni kita boleh cek DNA. Zaman dulu tak ada tau. Sekarang kita boleh cek DNA. Katakanlah kita boleh cek DNA. Tapi bukan mudah, bukan semua orang boleh pergi cek macam tu. Tapi tak apa, dengan DNA kita boleh cek, kita tahu mana bapa dia. Kita lihat sekarang perkara-perkara lain. Yang pertama, kita lihat contoh yang lain. Seorang isteri, kita ambil seorang suami, ada 4 orang isteri. Seorang suami, 4 orang isteri. Masing-masing isteri mahukan 5 orang anak. InsyaAllah semuanya sihat, semuanya kuat-kuat belaka. Seorang suami, 4 isteri, masing-masing nak 5 anak, insya-Allah boleh dipenuhi. Bayangkan sekarang,
kalau seorang wanita ada 4 suami dan setiap suami mahukan 5 orang anak, apa akan berlaku? Betul, saya serahkan kepada bayangan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, 4 suami, seorang isteri. Lepas tu bila isteri mengandung, keempat-empat suami tunggu aja. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Ini anak siapa? Okey, suami akan tunggu aja. Lepas itu bila dah lahir anak, DNA test. Oh, suami nombor 2 punya anak. Okey, lepas habis pantang, mereka bersama lagi. Dan kemudian kena tunggu 9 bulan, dah mengandung, tunggu 9 bulan, lahir anak, DNA test, suami nombor 4 punya anak, suami nombor 1 dan 3 jari aja tunggu giliran. Sekarang saya nak tanya, kalau seorang wanita ada 4 suami dan masing-masing suami nak 5 orang anak, apa akan berlaku pada wanita tadi? Kita nampak? Okey, kita ambil contoh yang lain. Saya minta izin untuk bercakap secara terus terang. Kalau ada seorang suami dengan 4 orang isteri, insya-Allah dia sebagai seorang suami boleh laksanakan tanggungjawab, okey, sebagai ayah, sebagai suami untuk 4 rumah tangga yang berbeza. Sekarang kita tukar. Seorang wanita ada 4 orang suami. Seorang wanita ada 4 suami. Bolehkah wanita ini memainkan peranan sebagai ibu dan sebagai isteri untuk 4 rumah tangga yang berbeza? Tidak dapat. Dan kalau kita lihat, kalau seorang lelaki dengan seorang isteri, bila suami nak berkahwin lain, biasanya isteri pertama, apa dialog dia? Kebiasaan. Okey, kebiasaan cara umumnya. Kalau seorang isteri ada seorang suami, okey, seorang suami, seorang isteri, bila suami nak berpoligami, nak berkahwin lain, apa dialog isteri? Langkah mayat aku dulu. Ceraikan aku dulu. Aku ada simpan gunting gajah, nanti aku sunat sekali lagi. Ini contoh. Kita lihat dialog daripada isteri tadi. Tapi sekarang tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan, fikirkan, kalau wanita yang sama ditakdirkan bukan jadi isteri pertama, tetapi ditakdirkan untuk menjadi isteri kedua. Apa dialog dia? Abang, bila kita nak kahwin bang? Kita nak mendirikan masjid. Benda baik jangan ditangguh-tangguh. Lagi cepat kita berkahwin, lagi bagus. Abang jangan bagi alasan isteri pertama tak bagi tahu. Sebab dalam Quran dah sebut dah, abang memang boleh berpoligami. Dalam surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 3, kahwinlah wanita pilihan kamu, 2, 3 atau 4, di stop sampai sana. Jadi dengan lain perkataan, kalau dia ditakdirkan jadi isteri pertama, dia tak setuju suami dia nak kahwin lain. Tetapi kalau dia ditakdirkan menjadi isteri kedua, maka dia akan tuntut lelaki tadi tu cepat-cepat berkahwin dengan dia. Saya tak kata semua wanita begitu. Tidak ya, tidak, sama sekali tidak. Yang saya cerita ini secara umum. Jadi dengan lain perkataan, tuan-tuan dan puan-puan, jangan salah faham apa yang saya nak sampaikan. Yang saya nak bertanya sekarang, bila seorang wanita tidak dapat menerima, okey, suami dia berpoligami, adakah itu rasional ataupun emosional? Jawab dalam hati je. Tak perlu jawab kuat. Okey? Dengan lain perkataan, bila kita tengok poligami ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah sebenarnya adalah hikmahnya. Adalah penyelesaian yang Allah nak bagi kepada kita. Okey, sebenarnya jawapan saya panjang sangat. Saya harap walaupun saya tak jawab panjang-panjang, tetapi tidak menimbulkan salah faham. Saya harap begitu. Okey, biar saya landing teruslah. Kalau tidak, sejam lebih kita nak cerita benda ni, nak melihat keadilan poligami ni cara menyeluruh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi jelas. Adakah saya menggalakkan poligami? Tidak. Adakah saya melarang ataupun menghalang poligami? Tidak. Kalau ada seorang lelaki bertanya kepada saya, Brother Shah,
patutkah saya berpoligami? Maka saya akan jawab, tepuk dada, tanya. Bukan selera. Selera mesti on. Tepuk dada, tanya iman. Tepuk dada, tanya kemampuan dulu. Okey, ini saya bagi contoh ya. Saya nak bagi contoh. Dalam dunia kita, seorang lelaki yang baik perlu berpoligami. Perlu berpoligami. Sebab ada ramai wanita-wanita yang tidak bersuami dan mereka perlukan suami. Tetapi dalam nafas yang sama, saya juga akan katakan perkara ini. Ini konteks di Malaysia. Konteks di Malaysia, dalam budaya Malaysia, adat Malaysia. Kalau ada seorang lelaki nak berpoligami, saya akan minta fikir 10 kali. Fikirkan 10 kali. Sebab berpoligami ini adalah mengambil tanggungjawab tambahan. Ada kalanya isteri pertama kita tak ada masalah. Dia kata kahwinlah. Kahwin. Lepas tu kita kahwin dengan isteri kedua. Isteri kedua pun tak ada masalah. Isteri pertama, isteri kedua baik macam kawan baik, tak ada masalah. Tetapi ada waktunya orang luar yang akan cocok kita. Dan orang luar ni kadang-kadang bukan orang lain pun. Orang yang rapat dengan kita. Kadang-kadang ahli keluarga kita, saudara mara kita, kawan-kawan baik kita. Mana suami kau ya? Oh, dekat rumah satu lagi. Agak-agak suami kau ni buat apa dengan isteri muda dia? Contohnya. Lepas tu isteri yang mula, yang first tadi tu tak ada apa-apa pun. Bila dia tanya soalan macam ni, mulalah syaitan pun berbisik macam-macam perkara. Jadi kalau orang bertanya dengan saya, Brother Shah, adakah patut saya berpoligami ataupun tidak? Maka saya akan jawab, tepuk dada, tanya iman. Dan pada saya, lelaki yang berpoligami, dia akan sama ada semakin laju pergi ke syurga ataupun semakin laju pergi ke neraka. Kalau dia dapat berlaku adil antara isteri-isteri dia, semakin laju dia pergi ke syurga. Tetapi kalau dia tidak dapat berlaku adil antara isteri-isteri dia, maka dia akan semakin laju pergi ke neraka. Dan hari ini memang betul ada kes-kes seorang lelaki berpoligami, masa nak berpoligami dia bagi tahu dengan isteri dia, ini adalah sunnah Nabi SAW. Ini dalam Quran dah sebut dah, surah An-Nisa surah 4 ayat nombor 3, lelaki boleh berpoligami. Masa dia nak berpoligami, dia cakap Quran, dia cakap sunnah. Tetapi bila sudah berkahwin, bila sudah berpoligami, dia campak Al-Quran, dia campak sunnah, dia tak ikut. Ada kes-kes begitu. Dan itulah yang kadang-kadang menyebabkan ada wanita yang serik dan tidak dapat menerima suami dia berpoligami. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam ruangan komen, tolong komen jawapan tadi. Adakah jawapan saya berlaku adil atau tidak? Adakah jawapan saya berat sebelah ke macam mana? Sebenarnya ada banyak lagi poin-poin yang saya tak sempat nak bincang. Okey, sekarang saya nak go through komen-komen yang ada. Saya nak tengok kalau ada apa-apa komen tentang poligami. Saya tengok poligami je dulu. Kalau ada apa-apa komen tentang poligami. Okey. Ini saya lihat daripada Sukiman Daud ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz, kenapa banyak sangat syak dalam persoalan poligami sehingga menimbulkan pelbagai salah faham terhadap agama Islam? Okey, sebenarnya kalau kita lihat mana-mana tamadun pun, okey, poligami adalah perkara biasa. Saya tak nak sebut aja, saya dah pergi luar negara. Bila saya pergi ke tempat-tempat sejarah dan sebagainya, raja-raja ini negara-negara pelbagai yang bukan agama Islam ya. Sampai ada beribu-ribu isteri, beratus isteri, beribu gundik sebagai contoh. Okey, itu perkara biasa. Cuma kebelakangan ini dilontarkan satu fahaman, seorang lelaki, seorang isteri, seorang lelaki, seorang isteri. Maka ini yang telah dipopularkan. Sebab itulah dia banyak menimbulkan persoalan tentang poligami. Dan kemudian kalau kita lihat dalam agama-agama lain, tuan-tuan dan puan-puan, boleh kajilah agama-agama lain. Dalam agama-agama lain pun ada poligami. Ya, dalam agama-agama lain pun ada poligami. Anda boleh cek satu persatu agama-agama lain. Cuma pernyataan kahwinlah
satu saja, hanya ada dalam kitab Al-Quran saja. Dalam surah Nisa, surah 4 ayat 3. Kalau kamu tidak dapat berlaku adil, maka kahwin seorang. Sebenarnya perkara umum. Cuma kebelakangan ini, fahaman mereka adalah seorang lelaki kahwin seorang isteri. Sebab itu dalam Islam, bila ada poligami, mereka jadikan itu sebagai satu polemik. Saya harap itu menjawab soalan. Okey, daripada Muhammad Khairi bin Muhammad Yusuf. Kenapa padri tidak berkahwin? Apakah larangan itu terdapat dalam Bible? Okey, kalau kita lihat, saya bagi jawapan secara ringkas saja. Dalam agama Kristian, kalau kita lihat, kebanyakan padri-padri dia, pastor-pastor dia boleh berkahwin. Boleh berkahwin. Yang tidak boleh berkahwin, yang kita lihat pada hari ini, pada zaman sekarang ini, adalah daripada aliran Roman Katolik. Daripada aliran Roman Katolik, padri-padri dia telah pun mengangkat sumpah, yang mereka tidak akan berkahwin. Dan tujuannya bukan sebab dalam Bible ke apa, tidak. Tujuannya adalah bagi fahaman mereka, kalau seorang padri, kalau dia sudah berkahwin dan ada keluarga, maka susah dia nak menguruskan gereja, nak berikan tumpuan sepenuhnya kepada gereja dan juga keluarga. Jadi kalau padri tidak berkahwin, maka dia boleh berikan tumpuan sepenuhnya untuk urusan-urusan gereja. Tapi itu dalam Roman Katolik saja. Tetapi kalau kita lihat aliran-aliran lain, macam Protestan, macam aliran lain, dalam aliran lain, pastor-pastor dia, padri-padri dia boleh berkahwin. Jadi larangan itu yang ada kalau hari ini dalam aliran Roman Katolik. Harap itu menjawab soalan. Okey, daripada Laila Yusuf, adakah adil dari segi nilai barang juga? Okey, apa maksudnya ya Puan Laila? Adakah adil dari segi nilai barang juga? Saya tak pasti apa yang dimaksudkan. Mungkin yang dimaksudkan dari segi nilai barang pun, okey, kita letak sesuatu pada tempatnya. Saya setuju kalau maksudnya kalau isteri pertama, okey, katakan kita belikan sesuatu untuk dia harga yang sangat mahal. Tapi kalau isteri kedua, kita beli yang murah-murah aje. Jangan begitu. Jangan begitu. Kita layan isteri-isteri kita dengan nilai barangan yang lebih kurang sama nilai harga dia. Sebab kadang-kadang secara individu, apa yang isteri pertama minat tak sama dengan apa yang isteri kedua minat. Tengok apa yang mereka minat dan belikan sesuatu yang agak seimbang. Kecuali isteri itu sendiri kata, saya tak nak benda yang mahal, tapi apa yang saya nak adalah benda ni. Ini yang saya betul-betul teringinkan dan nilainya mungkin taklah begitu mahal. Itu perkara yang lain. Tapi walau apapun, sentiasa berlaku adil dan ingat, Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu apa kita lakukan. Dan ingat, isteri-isteri adalah amanah daripada Allah SWT dan kita akan dipertanggungjawabkan. Saya harap itu menjawab soalan, insya-Allah. Okey, saya rasa itu saja at the moment tentang poligami. Kita masuk pada soalan lain. Kalau tidak, saya tak ada masa nanti nak jawab soalan-soalan lain. Okey, soalan kedua yang kita nak bincang, soalan yang panas. Dan pengalaman saya dalam 25 tahun menjadi seorang pendakwah. Okey, dalam 25 tahun berdakwah ni, saya lihat ini adalah satu persoalan yang selalunya orang Islam suka elak. Dia akan cuba elak. Dia cuba tak menjawab dan sebagainya. Saya pernah kena marah pun. Bila bertanya soalan seperti ini, saya kena marah. Saya tanya soalan, bukan saya nak hentam Islam. Saya tanya soalan sebab saya ingatkan, mungkin penceramah dekat depan tu, dia ni kan banyak ilmu. Bolehlah dia bantu saya beri jawapan. Tapi rupanya kita kena marah. Okay, never mind. Yang saya maksudkan sekarang adalah begini, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka persoalkan Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedofil. Maksud pedofil adalah seorang lelaki melakukan hubungan kelamin dengan kanak-kanak. Itu yang dimaksudkan dengan pedofil. Dan mereka menuduh Nabi Muhammad SAW seorang pedofil. Na'udzubillahi min zalik. Tidak. Okey, kenapa mereka kata begini? Sebab di dalam Sahih Bukhari disebut Nabi Muhammad SAW telah pun berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah masuk umur 6 tahun. Tetapi mereka tinggal bersama-sama semasa Aisyah umur 9 tahun.
Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sudah pun berumur 50 tahun lebih. Dan mereka kata, tengok, inilah pedofil. Nauzubillah. Bagaimana kita nak jawab? Jawapannya begini, tuan-tuan dan puan-puan. Are you ready? InsyaAllah kita jawab. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, dalam agama Islam, dia tak sama dengan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu, kita ada istilah bayi, kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, separuh umur, warga emas. Kita ada kategori-kategori. Dalam bahasa Inggeris pun serupa. Infant, baby, children, teenagers, young adults, adult, golden age, gone. Okey, so dia ada banyak kategori. Tetapi dalam Islam, tuan-tuan dan puan-puan, ada 2 je kategori. Selagi dia belum capai umur akil baligh, dia adalah kanak-kanak. Bila sudah capai umur akil baligh, dia dewasa. Okey, apa erti baligh? Puberty. Kalau macam seorang perempuan, bila datang haid. Kalau seorang lelaki, bila mula mimpi basah. Okey, itu disebut sebagai puberty. Baligh. Akil artinya dalam bahasa Inggeris maturity. Okey, bila kita sebut akil baligh, artinya puberty with maturity. Dia bukan sekadar puberty, okey, bukan sekadar baligh, tetapi juga sudah mature pemikiran dia. So bila dia sudah capai umur akhir baligh, dia dewasa. So Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berkahwin dengan Aisyah umur 6 tahun, tak tinggal sama-sama. Tetapi bila Aisyah sudah pun mencapai umur akhir baligh, sudah capai umur akhir baligh, baru Nabi Muhammad bersama-sama dengan Aisyah yang sudah dewasa pada waktu itu. Okey, so dengan perkataan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu bukan kanak-kanak, sudah pun dewasa sebab sudah akil balik. Tapi orang akan persoalkan hari ini, ya Brother Shah, sudah akil balik tetapi 9 tahun, 9 years old. Jawapan saya adalah 9 tahun seorang wanita umur 9 tahun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan perempuan yang berumur 9 tahun hari ini. No. 2 zamannya berbeza. 9 tahun di zaman Nabi tak sama dengan 9 tahun pada hari ini. Dan insya-Allah saya boleh buktikan. Seorang wanita umur 9 tahun di zaman Nabi tak sama dengan seorang perempuan umur 9 tahun hari ini. Nak bukti dia? Nak. Mudah saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Berapakah umur nenek perempuan anda? Moyang perempuan anda masa mereka berkahwin? Okey, kalau boleh kan dekat ruangan komen, tulis dekat ruangan komen. Okey, berapa umur nenek perempuan anda, okey, ataupun moyang anda yang paling muda yang anda kenal, yang anda tahu, yang paling muda. Okey, tulis dekat ruangan komen. Okey, saya nak tengok sekejap. Okey, saya nak tengok. Okey, tolong jawab. Saya nak tengok apa jawapan anda. Biar saya bagi live kepada anda, senang. Berapakah umur nenek anda ataupun moyang anda yang paling muda yang anda tahu? Okey, zaman nenek dulu, zaman moyang dulu. Berapa umur mereka? Okey, cuba saya tengok kalau ada apa-apa jawapan. Okey, Sukiman Daud sebut 14 tahun. Okey, ada lagi tak? Yang lebih muda daripada 14 tahun, yang kurang daripada 14 tahun. Okey, saya bagi jawapan terus ya. Okey, saya bagi jawapan terus. Soalan ini saya dah tanya banyak kali. Dalam ceramah-ceramah saya, banyak kali di depan saya, penuh dengan penonton-penonton, saya tanya live. Jawapannya saya biasa dapat.
Okey, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, perkara biasa. Betul atau tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan jawab sendiri. Betul atau tak betul? Zaman nenek kita, zaman moyang kita, umur 12 tahun, 13 tahun, umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, mereka berkahwin, perkara biasa. Tetapi nenek kita masuk umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, mereka sudah matang. Mereka boleh menguruskan satu rumah tangga, boleh masak untuk satu keluarga. Mereka boleh pergi ke sungai untuk basuh baju dan sebagainya. Mereka boleh kerja di sawah. Mereka boleh uruskan satu rumah tangga. Mereka sudah pun akhir balik. Betul, Laila Yusuf kata 11 tahun. Memang betul. Ini jawapan yang saya bisa dapat. Tapi 11 tahun pada zaman itu, zaman nenek, tak sama dengan hari ini. Hari ini, kalau seorang perempuan umur 18 tahun pun belum tentu sudah matang. Sama dengan lelaki. Lelaki pun sama. Lelaki pun hari ini umur 18 tahun pun belum tentu matang. Sebab kalau di zaman datuk kita dulu, umur 15 tahun sudah menyara keluarga. Hari ini kadang-kadang umur 18 tahun masih dengan video game. Ini sebagai contoh. Saya tidak gender bias ya. Zaman berubah. Itu je saya nak sebut. Saya nak sebut itu je. Zaman berubah. Tapi kalau di zaman nenek, kalau kahwin 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, perkara biasa, kita tak kata pedofil. Kenapa kamu kahwin dengan kanak-kanak? Tak ada cakap begitu. Itu perkara umum. Tak ada satu pun masyarakat yang kata, kenapa kau kahwin umur 11 tahun? Kenapa kau kahwin 14 tahun? Kenapa kau kahwin 9 tahun? Tak ada. Sebab itu perkara biasa. Sama dengan zaman Nabi SAW. Biar saya bagi contoh. Saya nak bagi clear. Saya nak bagi clear kepada tuan-tuan dan perempuan. Kalau ada orang tanya soalan ini, dalam fikiran kita dah clear jawapan dia. Okey, tuan-tuan dan perempuan. Hari ini, seorang perempuan berkahwin. Purata umur dia berapa tahun? Purata. Ada yang kahwin muda, ada yang kahwin lebih tua. Tapi puratanya umur berapa tahun? Saya akan letak purata seorang wanita berkahwin hari ini. Saya letak purata adalah dalam 28 tahun, 30 tahun begitu. Itu purata dia. Adil? Setuju? Ada yang kahwin mungkin 24 tahun. Ada yang kahwin umur 38 tahun sebagai contoh. Tapi kita letak purata 28, 30 tahun. Itulah purata umur dia. Soalan. Kalau ada seorang perempuan hari ini umur 21 tahun belum berkahwin. Hari ini. Okey, seorang budak perempuan umur 21 tahun belum kahwin lagi. Kalau di zaman nenek dulu umur 21 tahun tak kahwin lagi, artinya apa? Bukan anda dara tua. Artinya tak laku. Kalau di zaman nenek dulu umur 21 tahun perempuan tu tak kahwin lagi, artinya tak laku. Kalau hari ini ada perempuan umur 21 tahun tak kahwin lagi, kalau saya cakap dengan dia, tak laku, tak laku, adil ke? Tak adil. Dia akan marah dengan saya. Dia akan kata, Brother Shah, tolong jangan banding saya dengan zaman nenek. Kita sekarang ni hidup zaman milenium. Apa tak laku? Brother Shah tak tahu berapa ramai ni tengah beratur nak meminang saya. Tapi saya tak nak berkahwin sekarang. Ini perkara biasa. Seperti mana tak adil kita bandingkan budak perempuan umur 21 tahun hari ini tak kahwin lagi dengan zaman nenek. Begitu juga tolong jangan bandingkan apa yang Nabi SAW lakukan di zaman baginda dengan budaya hari ini. Nak banding apa Nabi lakukan, banding. Nak nilai apa Nabi SAW lakukan, nilai. Tapi nilai dengan budaya di zaman Nabi. Dan di zaman Nabi SAW, bila Nabi berkahwin dengan Aisyah, walaupun orang-orang Quraisy musyrikin pada waktu itu memusuhi Nabi, memerangi Nabi dengan pelbagai gelaran-gelaran buruk mereka bagi kepada Nabi, tapi tak ada seorang pun yang kata, Muhammad, kenapa kau kahwin dengan Aisyah umur 9 tahun, pedofil itu. Tak ada seorang pun yang tegur. Kenapa? Sebab perkara itu perkara biasa. Are we good? Clear tuan-tuan dan puan-puan? Okey, saya akan bagi satu lagi soalan.
sebenarnya ada banyak lagi. Tapi kerana masa kita, saya berikan satu lagi contoh soalan. Ataupun tak apa, sebelum saya beri contoh soalan tu, ada siapa-siapa nak komen tak tentang perkahwinan antara Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Ada, kalau ada nak komen pasal tu, okey, tolong bagi. Saya akan fokus kepada perkahwinan Nabi dengan Aisyah saja dulu. Okey, silakan. Kalau ada. Kalau tiada tak apa, don't worry. Okey. Kalau ada, saya bagi 5 saat. Saya bagi 5 saat untuk anda type soalan. Kalau ada soalan, rasa tak puas hati ke, dah hentam balik jawapan saya ke, ataupun nak komen apa-apa ke, dipersilakan. Tetapi khusus untuk perkahwinan Nabi SAW dengan Sayyidatina Aisyah. Saya bagi masa sikit. Kalau ada silakan. Okey, saya tengok at the moment belum ada lagi. Okey, 5 4 3 2 1 Okey, tak ada. Okey, alhamdulillah. Okey, kita sambung. Kalau ada soalan tak apa, letak aje. Kalau saya tak sempat jawab sekarang, saya akan cuba cari masa kemudian untuk jawab ataupun dalam sesi yang akan datang. Jadi jangan terlepas sesi yang akan datang. InsyaAllah sesi yang akan datang tu sesi yang terakhir tau. Sesi yang terakhir yang tu kita akan bincang tips-tips dakwah insyaAllah. Okey, sambung balik ni. Okey. Satu lagi soalan. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin biasa dapat soalan seperti ini. Dia kata, kalau ada seorang non-Muslim, katakanlah nama dia Acong, tapi dia ni bukan Islam. Acong nama dia. Orangnya sangat baik, sangat jujur, sangat amanah, tak ada minum arak, tak ada berjudi, baik akhlak dia. Duit gaji yang dia dapat 80% dia sumbang untuk orang lain. Dia tolong orang susah. Tapi dia ni non-Muslim. Acong ni non-Muslim. Bila dia mati, dia masuk mana? Neraka. Okey, berapa lama di neraka? Berapa lama? Selama-lamanya. Okey, Acong walaupun baik macam mana, bila mati masuk neraka selama-lamanya. Kemudian kita ambil contoh, ada seorang Islam. Contohlah katakan nama dia Ali, sebagai contoh je. Ali ni suka minum arak, Ali ni suka berjudi, samsing, pukul orang, mencuri dan sebagainya. So Ali bila dia mati, dia akan masuk mana? Okey, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa dia, dia akan masuk neraka. Akhirnya dia akan masuk ke mana? Ke syurga. Betul. So Ali akan masuk neraka dulu, tetapi akhirnya tetap masuk syurga sebagai seorang Islam. Sekarang non-Muslim bertanya kepada kita, adil ke? Macam mana kita nak jawab? Kalau dalam fikiran kita kata, wah iyalah, macam tak adil lah, astaghfirullahalazim, ini melibatkan akidah kita nanti. Sebenarnya jawapannya adalah begini. Jadi saya berikan jawapan daripada saya, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh komen atas jawapan saya. InsyaAllah. Kalau saya akan jawab begini. Tapi ingat ya, jawapan saya bukan untuk orang Islam. Jawapan saya adalah untuk orang yang bukan beragama Islam. Saya kena jawab kepada non-Muslim yang bertanya macam ni. Okey, jawapan saya begini. Sekali lagi. Saya bukan bercakap dengan orang Islam. Okey. Ini jawapan ini saya sedang berikan kepada orang bukan beragama Islam. Okey, ini jawapan saya. Saya akan bagi tahu yang pertama sekali, syurga dan neraka bukan milik saya. Bukan saya yang tentukan siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita sebut non-Muslim, okey, non-Muslim yang kita nak sebut di sini adalah yang kafir. Okey, dan kafir ini dalam bahasa Arab, okey, daripada perkataan kafara. Kafara artinya menutup. Tadi kafir dalam konteks yang kita sebut ini adalah seorang non-Muslim yang mana keterangan Islam yang jelas telah sampai kepada dia, tetapi dia tutup, ataupun dia tolak, ataupun dia menafikan. So kafir yang kita maksudkan di sini adalah yang sudah pun sampai kepada dia penerangan Islam yang jelas,
Dia tahu Islam tu agama benar. Dia tahu, dia nampak, dia faham. Tetapi dia tetap menolak, dia menafikan, dia tutup kebenaran itu. Itulah kafir yang kita maksudkan. So kalau dia jatuh dalam kategori ini, dia kafir, tak kiralah dia buat baik macam mana pun, semua itu tak ada makna. Okey. Kenapa saya kata begini? Marilah saya akan berikan anda dua contoh. Saya akan bagikan dua analogi. Analogi yang pertama, katakan saya adalah saya buat bisnes, saya ada kedai buku contohnya. Saya ada kedai buku. Dan dalam kedai buku ini, saya cari dua orang pekerja. Saya pun iklankan, ada dua orang minta kerja dengan saya pun interview dengan mereka, saya telah berikan keterangan yang jelas kepada mereka, peraturan-peraturan kerja, saya bagi dengan jelas, saya bagi tahu dua-dua pun. Katakan yang datang tu nama dia Acong, dan seorang lagi nama dia Ali sebagai contoh, dia datang kerja dengan saya bagi tahu dengan mereka, kedai buku ni kena buka pukul 9 pagi. Sharp 9 pagi sudah dibuka. Jadi sebelum 9 pagi kamu sudah masuk kerja. Bila buka kedai buku ini, kamu kena mop lantai semua. Kamu kena bersihkan, susun buku-buku dekat rak dan sebagainya. Dan kemudian bila ada customer datang, kena layan dengan baik. Kena selalu senyum. Tak boleh marah-marah. Dan benda yang paling penting, ini pantang ni. Ini perkara yang paling penting. Tiada maaf bagimu kalau kamu langgar urusan duit. Semua duit yang dikumpul untuk perniagaan pada hari itu, kamu kena masukkan dalam bank syarikat. Saya bagi nama bank, alamat bank, nombor akaun bank, okey, nama syarikat, semua saya bagi dengan jelas. Pada dua-dua saya bagi. Semua clear. Sekarang katakan Acong bila masuk kerja, every day, jangan cakap pukul 9. Pukul 8 pagi dia dah masuk kerja. Dia dah mop semua dengan cantik. Bukan saja dia mop kedai susun buku, dia letak minyak wangi lagi, bagi wangi dekat kedai. Bila customer datang, dia akan ucap selamat pagi tuan, selamat pagi puan, selamat datang. Dia ucap, dia layan customer dengan cukup baik. Semuanya bagus. Tetapi setiap hari duit jualan, duit bisnes, dia tak masukkan dalam akaun syarikat saya. Dia masuk dalam akaun orang lain. Itu Acong. Berbanding dengan Ali, selalu masuk kerja lambat. Kadang-kadang pukul 9.30, kadang-kadang pukul 10 pun ada baru masuk kerja. Lepas tu pengotor. Tak ada nak mop lantai ke apa-apa, tak ada. Tak adalah nak susun buku ke apa-apa, tak ada. Kemudian dengan customer pun layan macam nak tak nak je. Tak senyum pun dengan customer. Okey, lepas tu bila nak balik awal daripada waktu kerja. Tetapi walau apa pun, Ali setiap hari duit jualan, duit bisnes, dia masuk dalam akaun syarikat. Akaun yang betul. Bila sebulan mereka dah kerja, sekarang saya nak bayar gaji. Saya nak bayar gaji ni. Saya akan tengok report mereka. Saya tengok Acong ni kerjanya bagus, kemas, everything perfect. Tetapi duit syarikat masuk dalam akaun lain. Apa saya akan buat? Adakah saya akan bayar gaji dekat dia, dekat Acong? Adakah saya akan puji dia? Wah, awak ni baguslah, masuk kerja awal, balik lambat, bersih, layan customer dengan baik. Saya puji dia ke? Tak ada dah. Semua tu tak nampak dah. Mana duit syarikat? Mana pergi duit ini? Kenapa kau masukkan dekat akaun lain? Saya akan report polis. Saya akan report polis, CBT. Saya akan report polis, suruh polis tangkap dia, masuk penjara. Sekarang Ali pula saya tengok report dia. Masuk lambat, pengotor, dengan customer pun tak senyum, balik awal. Tapi duit akaun memang masuk duit syarikat. Semua masuk akaun syarikat. 1 sen pun tak hilang. Adakah saya akan pergi polis, tangkap dia masuk penjara sebab dia masuk kerja lambat? Tak ada. Apa saya buat? Mungkin saya potong gaji dia sebagai denda. Atau mungkin saya bagi dia warning, saya bagi dia arahan.
Tapi tak ada saya akan panggil polis untuk suruh dia masuk penjara. Walaupun orang kata, tapi dia ni kan masuk lambat, tapi dia ni kan pengotor, tapi dia ni kan tak senyum. Tetapi perkara pokok ialah apa? Duit syarikat jangan main-main. Begitu juga dalam agama Islam, sembah Allah Subhanahu Wa Taala, jangan syirik. Dosa syirik Allah tidak akan ampunkan. Mana-mana dosa selain dari syirik, Allah dah ampun, Allah akan ampunkan. Ini disebut dalam surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 48 dan ayat nombor 116. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Itu satu analogi. Biasa bagi satu analogi yang lain. Katakan, kita ambil SPM lah sebagai contoh. Ambil SPM. Okey? Dia ambil 10 mata pelajaran SPM. 9 mata pelajaran, 9. Semua dapat A1, A1, A1. Semua A1, 9 mata pelajaran. Tetapi dia ada subjek teras kan? Kan ada subjek teras. Katakanlah bahasa Melayu, fail. Bahasa Melayu, fail. Gagal bahasa Melayu. Tapi 9 mata pelajaran yang lain, semuanya A1. Semuanya A1. Tapi mata pelajaran teras bahasa Melayu, gagal. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau SPM dia lulus ke gagal? SPM lulus ke gagal? Gagal. Dia tak dapat SPM. Sebab apa? Sebab subjek teras dia telah gagal. Walaupun subjek-subjek lain semuanya dia menyerlah, tetapi subjek teras dia telah gagal. Begitulah dalam kehidupan kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kebenaran tentang Islam telah sampai, kalau kita menolak, kita syirik kepada Allah SWT, itu adalah dosa yang Allah tidak akan ampunkan. Tak kiralah kebaikan apa pun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan lain, semuanya dah tak ada nilai. So yang paling penting adalah yang teras itu, jangan kita sembah selain dari Allah SWT. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekadar ini saja masa mengizinkan kita untuk pagi ini. Dalam kepala saya ini ada macam-macam lagi persoalan-persoalan yang orang biasa tanya. Tetapi cukuplah sekadar ini saja sebab masa kita tinggal lagi dalam 5 minit saja. Okey, dalam 5 minit ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta tolong dengan anda. Tolong komen. Tolong komen jawapan-jawapan dia macam mana. Komen tentang topik kita pada hari ini bagaimana. Komen juga adakah topik pada pagi ini membantu anda sedikit sebanyak. Kalau anda berdepan dengan persoalan-persoalan daripada non-Muslim, dapat idea ke macam mana nak jawab, tolong komen. Dan kalau nak komen tentang jawapan yang diberikan pun, dipersilakan. Dan kalau ada soalan pun, dipersilakan. Okey, sekarang saya nak tengok ya, apa soalan-soalan yang tuan-tuan dan puan-puan ada. Okey, sekarang ada soalan daripada Qzley. Okey, penganut Kristian apabila berdoa kepada siapa? Okey, jawapannya berbeza-beza. Lazimnya, umumnya, kebanyakan orang-orang Kristian akan berdoa kepada Jesus Christ. Okey, dan bila kita sebut Jesus Christ, ini topik-topik yang sebelum ni kita dah bincang ya. Okey, mereka akan berdoa kepada Jesus Christ, iaitu merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam, sebab mereka telah mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Nabi Isa sebagai anak Tuhan dalam konsep Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. But they are not three God. Bagi mereka itu bukan tiga Tuhan, tetap satu Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Namun begitu, ada juga segelintir daripada orang-orang Kristian, mereka akan doa dengan Father, iaitu doa kepada Allah SWT. Mereka akan doa direct kepada Tuhan. Tapi itu segelintir. Tapi majoritinya mereka akan berdoa kepada Jesus Christ. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bila pergi dekat gereja dan sebagainya, dia ada patung-patung Jesus Christ, so mereka akan berdoa. Dan ada juga aliran Kristian, contohnya macam Roman Katolik. Selain daripada Jesus Christ, mereka juga akan berdoa kepada Maryam. Itu ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Yes, mereka akan doa kepada Mother Mary. Kadang-kadang bila mereka berdoa kepada Jesus Christ, mereka tak dapat, dan mereka akan doa kepada Mother Mary, minta Mother Mary untuk sampaikan kepada Jesus Christ untuk menunaikan apa yang mereka doakan.
Dan ada antara mereka, kalau dalam Roman Katolik, ada juga saint-saint lain. Ada juga beberapa saint-saint lain yang mereka akan turut doakan. Jadi ini jawapan secara ringkas, insya-Allah. Okey, mari kita lihat apa soalan lagi yang ada. Okey, daripada Sharifah Muhammad Ali. Bagaimana dengan sami-sami Buddha dan sami-sami Hindu boleh berkahwin juga? Ya, betul. Kalau kita lihat sami-sami Buddha, sami-sami Hindu, cara umumnya tidak ada larangan untuk berkahwin. Cara umumnya tiada larangan untuk berkahwin. Tapi bila kita kata sami Buddha ni pun dia ada aliran dia. Kalau kita ambil aliran Theravada Buddhism, dan bila kita sebut tentang Theravada Buddhism, ia biasanya daripada Siam, daripada Sri Lanka sebagai contoh. Bila mereka menjadi sami, dalam waktu mereka jadi sami, mereka tidak berkahwin. Dalam waktu mereka jadi sami, mereka tidak berkahwin. Dan banyak perkara mereka korbankan. Ini cara ringkas. Okey, kalau kita lihat dalam agama Hindu pun, okey, mereka ada juga certain umur, walaupun mereka pernah berumah tangga, dah ada keluarga, dah ada isteri, dah ada anak, bila dah sampai satu umur, ada antara mereka akan, apa ini kita sebut, mereka akan, apa istilah saya nak gunakan ya, dia istilahnya adalah dia akan memisahkan diri dia. Okey, dia akan pergi ke kawasan pedalaman atau apa-apa, dia bertafakur. Okey, dia ini disebut sebagai brahmacharya. Berarti dia menjalani satu kehidupan tanpa keluarga, tanpa isteri, tanpa apa-apa. Dia seorang-seorang sebab dia nak jalinkan hubungan antara dia dengan Tuhan. Ini saya bagi jawapan secara ringkas saja. Okey, jom kita lihat kalau ada soalan-soalan lain. Okey, kalau ada soalan-soalan lain dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, mari saya lihat. Okey, alhamdulillah ramai kata cerah. Okey, thank you very much. Okey, kalau ada soalan lain silakan. Okey, saya cuba lihat dia. Kalau ada apa-apa soalan. Okey, saya cuba lihat. Okey, saya lihat tak ada soalan yang saya tertinggal. Setakat yang saya nampak tak ada soalan yang saya tertinggal. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa-apa soalan, silakan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam slot yang akan datang. Okey, saya cuba lihat tarik dia. Kalau tak salah saya 24 hari bulan. Saya tengok, saya confirmkan balik. Betul ke? Dia betul 24 hari bulan Oktober, hari Ahad. Waktu yang sama. Okey, kalau ikut jadual pukul 10 sampai pukul 11. Tapi kerana urusan teknikal dia akan nampaklah dalam 10 minit ke begitulah lebih kurang. Okey. So cara umumnya ikut jadual pukul 10 hingga 11 24 April, dan itu adalah slot yang terakhir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah dipermudahkan segala urusan kita. Semoga Allah SWT memberikan kita masing-masing kekuatan, dibimbing kita sekeluarga insya-Allah, dan semoga semua berada dalam keadaan selamat dan sihat insya-Allah. Sehingga kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Semua yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya sebagai manusia ada banyak kelemahan dan kekurangan, seperti mana juga disebut dalam surah An-Nisa surah nombor 4 ayat nombor 79. Saya mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan kesilapan saya, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan juga boleh maafkan saya andai saya silap atau menyinggung perasaan siapa-siapa. InsyaAllah sehingga kita jumpa lagi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.